minhu. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat yang bertubuh rendah. Ketika mana Abu Jahal mati dalam perang Badar, sebelum mati Nabi kata, siapa yang nak ikut, siapa yang berani pergi tengok keadaan Abu Jahal? Maka tak ada orang berani. Maka Nabi kata, orang yang akan pergi pancung kepala Abu Jahal adalah orang yang mana dalam hatinya tidak ada satu zarah daripada perasaan takabur. Maka bangun malam itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, maklum di sini seolah-olah takrir daripada Nabi, penetapan daripada Nabi bahawa Ibnu Mas'ud ni adalah orang yang tidak ada takabur walau sebesar zarah. Dia pergi, dia ada orang yang rendah, tubuh rendah. Abu Jahal ni orang yang bertubuh sasa, sado, besar, jisim dia besar, putih. Maka bila dia pergi, Abu Jahal dia nyawa-nyawa ikan, dia naik atas dada Abu Jahal, kan? Dia pegang kepala Abu Jahal, lalu dia nak sembelih Abu Jahal. Dia nak apa? Nak pancung. Abu Jahal ni, dia kata, Ibnu Mas'ud, sebelum kau pancung kepala aku, sebelum kau kerak kepala aku ni, kau pesan kepada Muhammad nanti, bahawa pemusuhan aku dengan Muhammad waktu ini pun tak pernah berkurang walau satu zarah. Oh, dia pesan. Jadi Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud naik atas dada dia, dia pesan sekali lagi, dia kata, kamu nak potong kepala aku nanti, jangan potong rapat sangat dengan dagu ni, potong bawah sikit. Supaya kamu letak dengan lembing, nanti kamu bawa kepala aku, nampak dada aku, kepala aku yang tinggi, hebat. Dan lagi dia nak takabur situ. Siapa? Abu Jahal. Bila berita ni dibawa kepada Nabi SAW, Nabi SAW kata, Hazihil Fir'aun, Haza Fir'aun, Hazihi ummah. Abu Jahal ini adalah Fir'aun umat ini. Kenapa? Fir'aun pun ketika mana dia nak dihancur Allah Ta'ala, dia kalau boleh dia nak bertobat kepada Allah Ta'ala. Rabbi amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Rabbi Musa wa Harun. Atau kama qal. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi iman dia waktu itu telah terlambat. Tapi Fir'aun ni, Abu Jahal ni, waktu ni pun dia masih menyatakan permusuhan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud dalam konteks ujub ni dia kata apa? Kata Ibnu Mas'ud, al-halaku fi isnain. Fil isnain al-kunutu wal-ajabu wal-ujubu. Artinya bermula binasa itu, bermula kehancuran itu, kecelakaan itu ada pada dua kelakuan, dua af'al. Pertama, kunut. Bukan kunut. Kunut kita sembahyang subuh ya. Ni qaf, nun, waw, ta. Kunut subuh, qaf, nun, waw, ta. Kunut. Ni kunut. Kunut makna putus asa. Dua perkara yang menghancurkan. Dua kelakuan yang menghancurkan, yang membinasakan. Pertama, putus asa. Dan yang kedua, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kedua, menyukakan akan seorang oleh dirinya. Yakni al-ujubu. Al-ujub. Ujub ini menyukakan diri sendiri. Rasa syok. Orang sekarang panggil penyakit SS. Apa SS? Syok sendiri. Jadi pertama apa? Putus asa daripada rahmat Allah. Oh, putus asa dah. Saya rasa sempit bumi ni. Kan? Dia kunut dia panggil. Allah Ta'ala kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sesekali pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dah kan? Fail sikit, SPM tak lepas. Mari anxiety lah, disorder, bipolar lah, apalah. Kan? Rasa seolah-olah dunia tak ada apa dah bagi aku. Kenapa aku dilahirkan begini? Aduh, putus asa dah. Baru sikit tak lepas SPM, baru tu. Kan? Jadi bila ada kunut, putus asa, maka dia akan menghancurkan, membinasakan. Pertama. Yang keduanya, ujub, menyukakan akan seorang oleh dirinya. Dia rasa hebat diri dia, syok sendiri. Hanya saja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini. Ibnu Mas'ud bawa mari dua perkara ini kerana bahawasanya orang putus asa. Putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan. Yakni kebajikan makna kebaikan. Orang putus asa, dia tidak akan buat kebaikan dah. Kan? Dia kata aku ni orang banyak dosa. Aku ni lebih jahat daripada Fir'aun. Dia putus asa, maka dia tidak akan menuntut untuk buat kebaikan lagi. Dia rasa taubat dia Allah Ta'ala tak terima dah. Aku orang jahat. Allah Ta'ala tak terima dah taubat aku. Dia putus asa. Maka dia akan terhalang daripada membuat kebajikan ataupun kebaikan. Kerana apa? Kerana tiada harap ia akan dia. Kenapa dia tidak ada harap lagi untuk membuat kebaikan? Jadi orang kunut,
orang putus asa ni, dia akan termahrum, terhindar daripada buat kebaikan dan mengharap untuk buat kebaikan. Dan orang yang ujub itu pula tiada menuntut ia akan dia, yakni tidak akan menuntut akan kebaikan, akan kebajikan. Orang yang ujub. Kenapa? Kerana sangkaannya telah mendapat ia orang yang ujub tadi akan dia apa? Akan kebaikan. Orang ujub ni dia rasa dia buat baik banyak dah. Dia rasa banyak dah banyak tahajud, dia rasa banyak dah sembahyang Jumaat, dia rasa banyak dah baca Al-Quran, maka dia rasa berpadalah aku untuk buat perkara tersebut, maka terhalang, termahrumlah dia daripada buat kebajikan tersebut. Kerana sangkaan telah mendapat ia akan dia.